warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمنني ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku bahawa dia dapat menjaga dua anggota. Anggota pertama iaitu antara dua rahang, iaitu mulut, wa ma baina rijlahi, pelihara dua anggota ni, Nabi kata adman lahul jannah, aku akan memberi jaminan bahawa dia akan memasuki syurga. Sadaqallahul azim, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat, ayah dan bunda yang saya hormati. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya tadi solat asar di satu surau yang dah lama juga saya tak datang, singgah kan solat. Dia kata, Ustaz dah habis semayang, dah keluar dah. Ustaz kenapa muka hitam Ustaz? Kata Sabtu Ahad baru ni, Sabtu dan Ahad kita berjemur di bawah matahari kerana pembinaan madrasah di Rembau lah. Itu yang gelap sikit tu kan. Dah lama tak jumpa, sekali jumpa gelap kan. Dah tu pakai topi juga, tapi kalau daripada pukul 8 pagi sampai 5.30 bawah matahari, panas jugalah kan. Sabtu Ahad, Isnin baru rehat. Itulah jawapan kepada kenapa gelap petang tadi. Kalau di sini pun tadi kata orang lama tak datang kan, padahal dekat je, sepelaung je dengar sampai rincing hilir tu. Ketika pengurusi JK mesej kita ada hal kan. Hari ni alhamdulillah Allah Taala impunkan kita. Pertama dan selamanya marilah kita syukur pada Allah SWT kurniakan kita nikmat kesihatan. Yang mana nikmat kesihatan ni adalah nikmat yang paling besar selepas nikmat beriman dan beramal. Nikmat pertama ataupun kedua yang terbesar dalam muka bumi apa tuan-tuan? Nikmat beriman, iaitu mengenal Allah, mengenal semua rukun-rukun iman yang 6 tu. Dan juga kedua, dia mesti sempurna dengan dua, iaitu nikmat beramal. Kalaulah kita beriman tapi tak jaga solat, kalau kita ni orang Islam tapi tak tutup aurat, waliyazubillah, kan pasti akan singgah ke neraka Allah juga. Tanpa rahim Allah lah. Allah tak maafkan kita, mesti singgah juga. Maka nikmat yang besar iaitu iman berserta amal. Dan selepas daripada tu, untuk menyempurnakan lagi kesihatan, iman dan amal kita ni, memerlukan kesihatan yang baik. Di nikmat kedua tu besar, iaitu nikmat sihat. Dan juga nikmat juga besar, Nabi kata, iaitu nikmat masa lapang. Ni'matan maghbunu fihima katsiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Dalam hadis Bukhari lah, sekali hadis terakhir. Nabi kata dua nikmat yang banyak manusia ni kebiasaannya mensia-siakan. Dan dua nikmat ni besar. Kata Nabi apa dia? Waktu nikmat kesihatan, as-sihhatu, nikmat sihat, dan as-sihhatu wal faragh, dan masa luang.
Kan masa kita free itulah sepatutnya kita khususkan untuk menuntut ilmu. Ketika free itulah kita mungkin buat pergi belajar ilmu secara daurah kan, ambilkan beberapa kitab contoh. Waktu free itulah kita ambil masa untuk buat umrah. Kan buat umrah ni kalau orang sibuk bukan senang nak luangkan masa buat umrah. Kurang-kurang seminggu. Waktu free seminggu itulah dia ziarah Baitul Maqdis contoh kan. Ni saya balik pada haji tu, perjalanan pulang daripada Mekah ke Malaysia ni, jumpa juga jemaah Malaysia di Dubai. Jadi kita kata, daripada mana kan? Kita tak sama-sama tadi naik kapal terbang dekat Riyadh. Tapi kat Dubai kita bertemu jemaah lain. Dia kata kami jemaah pergi Masjidil Aqsa di Jordan, Masjidil Aqsa dan balik. Oh, ingatkan umrah juga bukan? Umrah ke haji pergi Masjidil Aqsa. Jadi dia kata, saya ni sebenarnya di antara ni dah cari masa dah Ustaz. Akhirnya umur 64 baru dapat pergi Masjidil Aqsa. Sibuk bawa pencen. Itu suami dah pencen, saya bawa pencen. Jadi masa luang tu digunakan semaksimal yang mungkin. Kalau kita pergi tempat-tempat lain satu dunia boleh. Tapi Nabi kata kalau kamu nak susah payah dah bermusafir, maka susah payah bermusafir untuk 3 tempat ni. Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Saya dan tuan-tuan kalau tak pergi lagi, kita usahalah cari masa untuk pergi Masjidil Aqsa. Kan? Kalau kita tak pergi surau kita ni, kita rasa alamak, dah lama tak datang surau kan. Saya pun dah lama tak datang sini kan, tak dapat lama minum air tu, rindu juga. Kita pun usahakan macam mana kita nak pergi Masjidil Aqsa. Dan tempat-tempat yang lain lah. Kan, kelas-kelas. Kan. Banyak kali dah kita nak pergi kelas ustaz ni, contoh kan, ulama' ni, tahu orang kata dia ni alim, orang soleh, ahli sunnah jamaah, dapat datang sekali majlis ke, dapat datang daurah ke, jadilah lambat, meninggal. Lambat sikit, meninggal. So, ulama' kita lah kan. Allahu Akbar kan. Itu kita belajarlah pula dengan anak murid dia. Itulah digunakan Allah SWT, digunakan nikmat sihat, nikmat masa lapang ni. Kita gunakan dengan betul-betul kita manfaatlah. Kan, maksimumnya dengan mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Nabi pun pergi naik burak Masjidil Aqsa kan. Kita pun naik burak juga, aeroplan ke burak tu. Kan. Nabi pergi walaupun tak jalan kaki lah, pergi Masjidil Aqsa, kita pun pergi Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata para ulama, salah satu kriteria nak jadi hamba Allah yang dipanggil abdun, hamba ni, banyak kan kriteria-kriteria dia. Salah satunya pernah berusaha untuk singgah ke Masjidil Aqsa. Dia pun tak pernah pergi dah tuan-tuan, 2-3 kali dah banyak, 2-3 kali dah nak melangkah dah. Tak diizinkan sehingga sekarang kan. Dah buat usaha untuk pergi tu. Ketika belajar di Mesir kan. Kalau tak dapat, tak ada rezeki lagi, tak ada rezeki lagi lah. Ni berkata ni bukan dah pergi. Berkata ni untuk didapat untuk pergi. Kan? Setiap masa tengok kan. Orang buat package pergi Masjidil Aqsa kan. 9,000, 8,000, cari masa sesuai. Kan? Dalam jalan-jalan. Kalau kita dapat kenakan nafsu kita tu pergi tempat-tempat yang kita seronok di tempat lain, sepatutnya paling kurang sama atau melebihi. Kan? Kita pergi tempat-tempat yang utama ni, lebih utama lagi. Kalau sembahyang saja dah 25,000 tuan-tuan, tak sama dengan surau masjid kita. Kita pergilah surau masjid kita, bukan tak pergi. Tapi sana sekali sembahyang 25,000, kan kita kata kita tak bijak kan. Mesti kita kata kita bijak sana 25,000. Dah dekat Madinah tu, kalau betul-betul tak ada uzur, pergilah juga Masjid Nabawi tu. Saya tengok sama kat sana tu, subuh lagi paling ramai berbanding 5 waktu kan. Lambat sikit naik tingkat 2. Baru tahu ada tingkat-tingkat juga. Kan? Sebab 50,000. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram 100,000. Ni. Maka dimulakan Allah SWT, dipenuhkanlah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Dan kita teruskan lagi menyempurnakan masa-masa ruang yang Allah Ta'ala beri dengan menuntut ilmu-ilmu Allah SWT yang maha luas, begitu luas ni. Sambung lagi nasihat Imam Haddad yang ke-82, surat 206. Kata pengarang, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu al-kamalu arba'atu ajza' al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullahi ta'ala wal 'amalu bil 'ilmi wa huwa al-qiyamu bi amrillah
wal ikhlasu fil ilmi wal amalu wa huwa tasfiyatu ma lillah wal bara'atu minal hawli wal quwwati wa huwa al-i'timadu 'ala Allah faman 'arafa haqqallah wa qama bi amrillah wa saffa ma lillah wa i'tamada 'ala Allah fa huwa al-insanu al-murtada al-waliyyu lillahi al-mujtaba. Kata Imam Haddad qala radhiyallahu anhu, kesempurnaan itu ada 4 bahagian. Dan kesempurnaan ni ada 4 bahagian kata Imam Haddad. Pertama, ilmu. Kesempurnaan pertama mesti dah dilengkapi dengan ilmu. Kerana dengan ilmu itu dapat mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dan tuan-tuan sangatlah berkeyakinan bahawa hak Allah ni begitu besar dan luas. Hak Allah ni begitu besar dan luas. Nanti cerita panjang lah kan. Kalaulah kita berasa hati kepada seseorang dan kalau fulan tu tahu kita punya, dia boleh baca hati kita, apa keadaan orang tu pada kita. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ni maha mengetahui. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Kamu rahsiakanlah percakapan kamu aw ijharu bih. Surah Al-Mulk kan, ataupun kamu cakap kuat-kuat. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidatis sudur. Kamu cakap pelan-pelan kata Allah, ataupun kamu cakap kuat-kuat. Allah Ta'ala kata, innahu, sesungguhnya dia Allah, alimun, maha mengetahui, bidatis sudur, apa yang dikatakan oleh di dalam dada-dada kamu. Jadi tuan, kalau hak Allah ni kita tersalah sangka dengan Allah, berkata-kata tentang takdir Allah, tak puas hati dengan qada dan qadar, dan Allah maha tahu. Dan sehingga bila tuan-tuan kita nak menyempurnakan hak Allah ni, maksudnya kita tak boleh sangka buruk dengan Allah, termarah dengan Allah ke, tak redha dan takdir Allah ni, bila nak sempurna ni hak Allah di dalam hati kita kan. Kalau kita tengok anak kita tarik muka ke kan, isteri kita, pas suami kita pun, bila kita nak sempurnakan hak pasangan, ibu, ayah, anak ni, bila sampai masanya dengan perantaraan ilmu, macam tu juga kesempurnaan ilmu ni adalah mengetahui hak-hak Allah kan. Dalam riwayat tuan-tuan, siapa yang solat menghadap Allah, bila hatinya berpaling daripada Allah, maka Allah tak pandang. Ketika dia, ya Allah kan, dah jauh dah ni, dah sampai Johor dah kita kan, dah sampai mana lah, bagi tumpuan balik pada Allah. Kata Allah, ketika itu aku layarkan semula pandangan ampunan rahmat aku kepadanya. Jadi macam mana kita nak jaga hati kita ni? Kita dah tahu dah, tengah solat dah bagus dah. Hak Allah ni dalam kesempurnaan ilmu, kesempurnaan solat. Aduh. Yang kedua, kesempurnaan yang kedua apa dia? Mengamalkan ilmu, iaitu melaksanakan perintah Allah. Kesempurnaan kedua iaitu mengamalkan ilmu, iaitu melaksanakan perintah Allah. Dan kita teringat pagi tadi saya belajar hadis dan anak-anak madrasah, Nabi beritahu ada 10 nasihat. Kita selingkan dalam ni. Di antaranya nasihat Nabi itu, Nabi kata banyaklah. Yang pertama Nabi kata, jangan kamu keluar daripada agama meskipun kamu dipaksa, dibunuh dan dibakar. Ini iman tuan-tuan. Kalau amal, kalau fiqh, kalau orang paksa kita keluar Islam, orang paksa kita minum arak, orang paksa kita berzina, dalam fiqh kata apa? Tak mampu kita nak lawan, kita boleh buat. Kan? Pada zaman Nabi dan para sahabat, Sayyidina Yasir, Sayyidina Sumayyah, seorang anak lagi, dan Sayyidina Umayyah yang kecil kan. Dan kecil. Jadi mereka tu tak keluar pada Islam. Kalau kamu keluar pada Islam, kamu selamat. Kalau tak, dibunuh. Kecuali anak yang kecil tu. Kecil lah, sebab dia kecil kan. Ya, saya keluar pada Islam. Saya beriman dengan Lata dan Uzza. Dan habis semua tu, dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana iman saya? Adakah kamu keluar dalam keadaan betul, ataupun kamu sebab takut, ataupun sebab hina, sebab takut saja kamu kekal dalam iman? Sedangkan dalam hadis tadi, yang pagi tadi kita belajar, jangan keluar pada agama sekiranya sekalipun kamu digergaji, dibakar, disalib. Jadi situ ada perbezaan iman, ilmu dan amal. Fiqh, tasawuf. Tasawuf kata jangan keluar, macam mana keadaan pun. Orang paksa kita ke apa, jangan. Tapi fiqh kata dibenarkan. Kan? Kalau betul orang paksa kita takut, kita boleh kan, paksa kita apalah. Jadi tuan-tuan kita tengok situ. Di dalam satu nasihat mempunyai bahagian cabang yang begitu halus lagi.
Apa lagi Nabi kata 10 di antara Nabi kata, taatilah kedua ibu bapamu meskipun mereka menyuruh kamu berpisah dengan isteri dan harta kamu. Macam mana kita nak? Dulu kita belajar kat Mesir. Ustaz kata macam mana tuan-tuan, macam mana nak murid? Antara iman, tasawuf dan fiqh. Tasawuf kata taat je. Sayyidina Umar pernah perintah Abdullah bin Umar, ceraikan isteri dia. Aku tak suka dengan isteri kau. Isteri kau tu bukan wanita yang salihah. Abdullah bin Umar ceraikan. Amirul Mukminin perintahkan anak ceraikan isteri. Boleh. Tapi cerai dengan cara baik lah kan. Cerai. Di waktu kami belajar tu, dia kata, Ustaz Mak kata, himpunkanlah antara tasawuf dan fiqh sekiranya mampu. Kita tanyalah ibu ayah kita, apa yang dia tak suka dengan isteri kita. Betul dengan syarak, bagi tahu isteri kita supaya dia baiki. Tak baiki, barulah kita tangguhkan. Kan, dua-dua jaga balik. Kalau isteri kita tak menjaga hak ibu ayah kita, kita ajar dia bagaimana dia menjaga hak ke ibu ayah kita, sehinggalah ibu ayah kita kata, tak payahlah kau ceraikan isteri kau. Kalau Nabi cakap tu pentinglah tuan-tuan. Nabi pesan tu, taatilah kedua ibu bapamu meskipun dia memerintahkan kamu berpisah dengan isteri dan harta. Dalam hudud apa semua tu, ibu ayah kita ni, khususnya ayah, berhak mengambil harta kita walaupun dengan paksa. Kalaupun dia ambil, kita bentangkan ke mahkamah Islam, dia takkan kena hukum. Tapi ayah yang beriman pun takkanlah buat macam tu. Tapi kita yang anak yang tak betul-betul tak sempurnakan kesolehan kita, kalau setakat ibu ayah kita ambil, kita marah pula. Macam tu. Jadi ada mulakan Allah SWT tu, kita nak tengok tu nasihat Nabi ni. Ringkas, padat, tetapi mempunyai iman yang begitu tinggi. Kalau fiqh kita betulkan lah. Baiki, kalau kita boleh baiki, kita tak payah pisah dengan isteri dengan harta kita. Kan? Ibu kita tinggalkan harta kau ni. Harta kau ni akan macam-macam. Kalau kita mampu, kita tinggalkan. Kalau rasa kita boleh baiki dengan hukum fiqh yang betul, kita baiki. Macam tu. Apalagi yang 10 tadi, di antaranya Nabi beritahu, berbelanjalah terhadap keperluan keluarga kamu mengikut kemampuan kamu. Di pagi tadi kita ajar pelajar lelaki dan perempuan juga. Jadi kalau lelaki satu masa jadi suami, jadi ayah, kita ni berbelanja ikut kemampuan kita. Pertama Nabi suruh macam tu. Dia tengoklah ukur baju badan sendiri. Dan juga wanita yang belajar hari ni tahu kalau nak minta perbelanjaan, minta suruh beli tu, suruh beli ni, ukur juga pakaian, harta ibu ayah kita ataupun suami kita. Jangan kita minta dia berbelanja lebih daripada kemampuan dia. Memang seorang ayah, seorang suami, dia akan fulfill lah permintaan anak dia ke isteri dia. Tapi kalau maka dua-dua belajar dalam keadaan hadis Nabi ni, maka yang bawahan ataupun isteri ataupun ibu ataupun anak, maka dia akan minta ikut kemampuan ayah dia, kemampuan suami dia. Walaupun satu nasihat memberi kesan kepada dua-dua pihak, suami, isteri, anak, ayah, ibu semua. Kan, memang ada pesan. Yang riwayat lain Nabi beritahu, innal bazazata minal iman. Innal bazazata atau innal bazazata minal iman. Sesungguhnya sederhana tu adalah bahagian cabang-cabang iman. Cabang iman ada 70 cabang. Kan? Iman ada 70 cabang, munafik pun ada 70 ciri. Salah satu cabang iman apa dia? Bersederhana dalam semua perkara tu. Belanja, pakaian, apa pula. Kan? Tu kata tu ada menteri dia beli butang. Kita tak ada butang dah. Butang dia permata asli. Berapa? 800. Kita beli RM10, RM20, okey lah. Ikut kemampuan lah kan. Macam tu. Jadi subhanallah, nasihat Nabi ini kan begitu halus lah untuk kita. Apalagi yang tadi nasihatnya dalam hadis Nabi kata, jangan kamu takut menggantungkan rotan di rumah kamu untuk kamu mendidik anak-anak kamu. Kalau tak rotan pun gantung rotan. Ulama memang kita ziarah, kebanyakan ulama kita ziarah ulama kita mesti dia gantung rotan. Tak buat pun tak apa, rotan tu digantung. Kan? Daripada kita gantung macam-macam. Kan? Rotan, gantung rotan. Sebab kalau Nabi cakap tu sahabat buat juga. Kan? Untuk menakut-nakutkan anak kamu. Bahkan dalam riwayat, Nabi-Nabi pun ada bergantungkan rotan. Maka dipilih di ziarah, kenapa? Untuk merotan isteri saya. Kalau dia tak taat. Kita bawa balik ni beli rotan. Kenapa ni bang? Anak-anak dah tak ada, cucu tak ada ni, nak tahu rotan awak ni kalau tak dengar cakap saya. Tentulah kan. Riwayat Nabi-Nabi ada gantung rotan. Ada lagi satu kisah tuan-tuan, namanya Ummu Atikah. Dan riwayat lain nama lain. Nabi beritahu, wahai Fatimah, sesungguhnya kamu ni orang pertama akan masuk syurga. Lelaki pertama masuk syurga Nabi Muhammad.
Cuma depan Nabi Muhammad Sayyidina Bilal. Jadi kalau secara zahir, manusia pertama masuk syurga adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Betul juga orang pertama wanita masuk syurga ni Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Tapi ada satu orang lebih awal daripada dia, iaitu Ummu Atikah riwayatkan. Maka Nabi itu, wahai Fatimah, kamu ni orang pertama akan masuk syurga, cuma ada satu wanita lebih awal sedikit daripada kamu. Hakikatnya beliau ni adalah penarik kenderaan, penarik unta, kata penarik keldai. Maka Fatimah berada di atas tu mau masuk. Jadi driver duduk depan, driver masuk dulu lah. Nabi duduk atas kenderaan yang bagus, yang Allah Ta'ala jadikan nanti driver Nabi yang masuk syurga tu. Nanti Sayyidina Bilal, Sayyidina Bilal lah masuk awal. Jadi apa kelebihan Ummu Atikah ni? Dan Nabi itu, wahai Fatimah, beliau adalah Ummu Atikah. Jadi Sayyidina Fatimah terus buat persiapan, pergi ziarah seorang wanita ni, apakah amalan baik. Kata tuan-tuan. Masuk orang beriman ni, dia bertukar-tukar kebaikan. Esok ustaz datang, lain bawa kebaikan, ambil. Kita jumpa kawan kita, kita ambil kebaikan. Maksud orang beriman ni, orang Islam ni bertukar-tukar kebaikan, ambil kebaikan orang. Jadi Sayyidah Fatimah ni datang menziarahi. Sebelum datang dapat ziarah, hari ketiga baru boleh masuk ziarah. Ketika datang kali pertama nak ziarah, boleh ke saya ziarah kamu? Kamu bersama dengan siapa? Anak saya Hasan Husin, kecil lagi. Minta maaf, saya belum minta izin suami saya. Suami pesan jangan benarkan siapa-siapa masuk rumah selain daripada mahram. Jadi perempuan boleh masuk, lelaki tak boleh masuk. Kecil lagi. Fiqh kata dibenarkan. Tasawuf kata, suami kata jangan. Tapi cakap dengan lemah lembut. Minta maaf lah, saya takut nanti suami saya tak benarkan ni lelaki masuk rumah. Kita kecil kan. Okay, ya. Ulama ajar kucing jantan pun jangan boleh masuk. Tasawuf tinggi lah. Kita tengok pula jantan ke betina, kucing nak pergi masuk rumah, contoh lah. Ni ilmu tu kan daripada tinggi sampai ke bawah kan. Balik. Hari kedua pun lebih kurang. Minta Hasan, esoknya datang Husin, tak boleh. Pokoknya hari ketiga pun boleh masuk. Itu sekali tuan-tuan kan. Kita tak. Suami kita kata jangan bawa masuk, masuk juga. Ayah kata jangan bawa masuk kawan-kawan, masuk juga. Jauh dah kita. Hari ketiga masuk, tengok, belajar. Kan? Apa pelajaran ni? Tak lama dia berbual, berbincang. Tak lama tu, kata sekejap Fatimah. Dia buat persiapan. Masuk dalam persiapan. Mandi. Satu mandi. Pakai yang terbaik. Kedua bawa air untuk minum. Ada juga air untuk bersih muka. Ada rotan. Ni nak masuk syurga, ada rotan kan? Ni dalil ya. Rotan. Jadi tak lama suami dia balik. Bersihkan muka, bersihkan kaki. Dah pakai wangi-wangi kan. Bagi air. Dudukkan tenang. Ni bagi rotan. Kalau saya ada kelemahan saya, abang dadalah saya beritahu saya. Baru boleh nombor 1 masuk syurga. Kita pun nak jadi macam tu, kena jadi suami yang power macam tu lah. Kan? Maka Fatimah kata, amalan ni lah menyebabkan engkau lebih dahulu masuk syurga daripada aku. Sayyidina Fatimah ni pernah menyebabkan Sayyidina Ali ni terasa hati. Suami isteri biasa kan? Kita pun banyak menyakitkan hati isteri. Isteri pun samalah, tersakit hati. Sayyidina Fatimah terbuat Sayyidina Ali ni tersentak. Maka sentak sahabat ni diam je kan. Kita punya sentak macam-macam. Update status. Sayyidina Fatimah ni buat apa tuan-tuan? Dia tawaf Sayyidina Ali minta maaf 70 kali tawaf. Maafkan saya. 70 kali. Jadi kita pernah tawaf kita tu. Kali pun tak ada. 70 kali tuan tawaf. Akhirnya saya kata dah. Saya maafkan awak. Sampai kisah tu pada Nabi beritahu, wahai Fatimah, sekiranya kamu meninggal, wafat dalam keadaan Ali tak maafkan kamu, saya tak akan semayangkan jenazah kamu. Padahal anak Nabi yang paling Nabi sayang tu Fatimah. Tapi Nabi ajar ketaatan pada suami itu lebih utama. Kan? Jadi macam itulah. Itulah. Ilmu ni begitu mahal lah kan. Begitu indah. Sayyidina Fatimah pernah dalam keadaan sederhana, susah, perlukan pembantu rumah. Dengar Nabi Muhammad dapat hamba saya begitu ramai datang nak minta. Nabi ajarkan sebelum tidur baca tasbihat 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar. Sebelum tidur baca. Nescaya nanti kamu bangun, tenaga kamu kuat seperti 2 orang hamba Bani Israel. Kuatlah. Padahal nak dapat hamba saya boleh bagi je. Kita minta maaf, hamba ni saya nak jual, nak bagi makan kepada orang fakir miskin. Orang yang Nabi paling sayang, wanita daripada Fatimah, daripada Khadijah, Fatimah pun tak bagi pembantu rumah, bagi amalan. Pun dari riwayat yang bagi tahu Nabi dengar Sayyidina Ali nak kahwin lagi. Kan? Zaman ada Sayyidina Fatimah. Maka Nabi pesan, wahai Ali,
Fatimah adalah sebahagian daripadaku, aku sebahagian pada Fatimah. Cubalah tidak menyakitikan hati beliau. Nabi tak putus, jangan kahwin lagi. Tak, cuma tasawufnya Nabi ajar, kalau boleh janganlah menyakiti hati Fatimah. Dan tak lama lepas Nabi meninggal, Sayyidina Fatimah meninggal, lepas tu Sayyidina Ali 4 terus sampai mati. Kan? Jadi itulah ceritanya tuan-tuan, dalam keadaan nak menjagalah akhlaknya, tasawufnya kan. Boleh masuk syurga tu ada rotan dulu. Kan? Dia dimulakan Allah SWT. Kalau kita dan riwayat lain pun ada juga. Ulama ajar bila nak rotan anak tu, sekuat nak rotan anak tu, rotan tangan sendiri dulu. Ayah tu nak rotan anak 2 kali, rotan dulu tangan sendiri. Pap, baru rotan anak. Jadi rotan tu bukan untuk orang lain je. Kalau saya beli rotan untuk saya juga. Kalau suami beli rotan untuk suami juga. Kan? Nabi Ayub kan dia rotan juga untuk isteri dia, rotan kat untuk diri dia. Itu rotan panjang lah. Jadi 10 nasihat Nabi tadi kita baca sikit-sikit tu di antaranya lah. Kan? Berbelanja mengikut kemampuan. Kalau seluruh umat ni, lelaki dan wanita faham hadis Nabi tu, berbelanjalah ikut kemampuan. Ini tu bahagian-bahagian iman. Selesai lah. Tak adalah kata yang pasangan minta lebih. Tak ada. Dan itu kemampuan. Agama dia ikut kemampuan. Dan bersyukur nanti Allah Ta'ala tambah. Okay, kembali kita habiskan. Kesempurnaan lima adat kata ada 4. 1, ilmu. Dengan ilmu dapat mengetahui hak Allah. Kesempurnaan kedua iaitu mengamalkan ilmu, iaitu melaksanakan perintah Allah. Ada ilmu saja tanpa mengamalkan perintah Allah, tak datang kesempurnaan. Kita dah buat ni pun rasa tak sempurna. Apa buktinya? Lepas je bagi salam, kita istighfar. Tak sempurna solat kita tadi. Sebelum mula kuliah, kita istighfar. Lepas habis, sebelum kita tamat kuliah nanti, kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Tasbih kafarah, istighfar. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika. Istighfar tu. Lepas tu tutup dengan surah Al-As kan. Demi masa semua kita ni dalam kerugian, kecuali beriman dan beramal. Pesan kesabaran, pesan dengan kebenaran dan kesabaran itu. Jadi kesempurnaan ketiga iaitu ikhlas dalam mencari ilmu dan beramal. Tanpa sifat kesempurnaan ketiga, tanpa keikhlasan, tak berjaya juga orang ada ilmu dan amal. Jadi ikhlas dalam mencari ilmu dan beramal iaitu membersihkan hati dari menyekutukan Allah. Kita menuntut ilmu kerana Allah kan, orang kecam kita, orang marah kita, tak bagi ganjaran, tak bagi sagawati, tak apa. Kan? Dan juga beramal pun semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kan? Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kan? Jadi kesempurnaan ni tadi ilmu, dengan ilmu tunaikan hak Allah. Kesempurnaan kedua iaitu mengamalkan ilmu, iaitu melaksanakan perintah Allah. Kesempurnaan ketiga ikhlas dalam mencari ilmu dan beramal, iaitu membersihkan hati dari menyekutukan Allah. Dan kesempurnaan yang keempat, membebaskan diri daripada merasa mempunyai sebarang daya dan upaya. Saya dan tuan-tuan ni perlu membebaskan diri dari ada daya dan upaya. La haula, tidak ada daya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, melainkan dengan bantuan Allah. Kena lepaskan diri. Orang puji kita ke, orang kata tahniah, dapat naik pangkat, la haula wala quwwata illa billah. Ni pemberian Allah. Ini ujian Allah je, saya tak ada apa-apa ni. Tapi kita buat macam kesyukuran lah. Kan? Okey lah. Apa kesempurnaan keempat? Bebaskan diri. Kita ni musim merdeka ni kan. Ya Allah. Apa tu? Kemerdekaan yang sebenar, membebaskan diri daripada penghambaan selain daripada Allah. Selama mana kita penghambaan kita hanya kepada Allah, itulah seorang hamba, dialah merdeka. Bukan kata merdeka bukan hamba. Kesempurnaan hamba itulah kemerdekaan yang sebenar, iaitu dia merdeka daripada menghambakan diri selain daripada Allah. Penghambaan hanya kepada Allah, maka dia jadi abdun, hamba yang merdeka. Kan? Agama dia ajar terbalik kan? Ke belakang, ke depan, ke atas, ke bawah. Macam tu. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni kata Nabi, penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Untuk bayangkan betul-betul Nabi cakap tu. Maka di belakang tu syarahan yang begitu panjang, yang begitu detail lah. Perlu kita merasakan
Dunia ni sebagai penjara bagi sekian-sekian sudut. Kan? Kan? Sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Apa definisi dia? Panjanglah ulama syarah. Kan? Tundukkan pandangan, tunduk macam-macam lah. Kan? Tempat kita ni bukan tempat di sini. Nabi itu dari yang lain, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Wahai Allah, sesungguhnya tidak adalah kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Doa ni kita baca ketika kita rasa takjub dengan dunia. Nampak dunia kan apalah, kenderaan besar, rumah besar, orang besar, kereta besar, kerusi besar, apa yang mentakjubkan kita. Kita baca doa apa tuan-tuan? Allahumma la aisha, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang sebenar illa aishul akhirah, melainkan kehidupan akhirat. Ya, asal ni kekal selama-lamanya, sihat selama-lamanya, kan? Hebat selama-lamanya, nikmat selama-lamanya. Maka barang siapa yang mengetahui hak-hak Allah, melaksanakan perintah Allah, memurnikan hati hanya kepada Allah dan bergantung bulat-bulat kepada Allah, maka sesungguhnya dia adalah manusia yang diredai Allah dan kekasihnya yang terpilih. Tahu dah dia punya jawapan dia tu. Tapi nak menghasilkan jawapan ni, 5 hadap pesan juga lah kan. Kesempurnaan sebagai manusia ni apa? Menyempurnakan 4 perkara tadi. Ilmu hak Allah, amalan perintah, laksanakan perintah Allah, ikhlas menyempurnakan ilmu dan amal tadi tu, iaitu membebaskan diri dari menyekutukan Allah, dan yang keempat, membebaskan diri daripada sebarang daya dan upaya, dan bergantung hanya kepada Allah. Kita tak ada daya, so nak balik kampung kan, dan bukan dengan kekuatan kenderaan kita, kekuatan masa kita, kekuatan. Allah bantu ya Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana. Maha suci Engkau ya Allah yang permudahkan urusan bagi kami. Besi, angin, api, air, empat unsur yang kita guna atas muka bumi ni, ini Allah yang sakharkan. Air kereta tak cukup sampai tuan-tuan. InsyaAllah tak sampai. Angin kereta tak cukup, InsyaAllah tak sampai. Api kereta tak cukup, macam-macam lah, kuel ke apa tu, semua api lah tu. Kan? Tanah tak cukup, besi tak cukup. Jadi Allah, ya Allah, kau sakharkan ya Allah, kau mudahkan ya Allah, kan? Kalau Allah yang mudahkan, insya-Allah sampai. Satu tayar bocor, insya-Allah ada tayar spare. Kalau 2 bocor, boleh? Tak ada. Dia tak ada, dia satu je insya-Allah. Kalau 2, towing je lah. Ke mesti bocor tu satu? Kawan saya nak beritahu saya dia kata, saya dah bocor kereta dah 4-5 kali dah Ustaz. Dan setiap kali bocor tu mesti 2 tayar. Apalah Allah Ta'ala terbiah untuk saya. Kalau satu boleh tukar, kalau 2 tak boleh. Kita kata dalam hati kan, kesian. Dalam hati saya, ya Allah janganlah berlaku kat kita. Jadi tetap juga yang menyampaikan itu Allah SWT kan. Syarahan, tanpa ilmu seseorang tidak mungkin dapat mengetahui hak Allah. Mesti ulang balik tadi kan, hak Allah ni begitu banyaklah dan luas. Kita berusahalah untuk mengetahui apa hak-hak Allah. Di antara syarat pertama, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita tingkatkan takwa, Allah ajar dan kita bagaimana menyempurnakan hak-hak Allah. Kan? Untuk dalam syurga nanti ada hak Allah. Di antaranya, kalau Allah Ta'ala suruh minta, kita kena minta. Dan sebab bila minta tu suruh. Dalam syurga Allah Ta'ala tu, wahai hamba-Ku, mintalah kepada Ku apa-apa. Dia minta. Minta lagi, minta. Sampai kita kata, ya, Allah Ta'ala bagi tahu, minta. Kita kata, ya Allah, kami dah tak tahu nak minta apa. Sedangkan bila Allah Ta'ala suruh, kena buat. Wahai hamba-Ku, mintalah lagi. Yang dulu kamu pernah tu, mintalah lagi. Kita ahli syurga kata, wahai Allah, dah tak tahu nak minta apa. Allah suruh lagi, mintalah. Ya Allah, kami dah tak tahu nak minta apa. Maka Allah Ta'ala kata, pergi jumpa Nabi-Nabi aku, jumpa para ulama-ulama, mereka tahu nak minta apa. Ulama kata ini dalil bahawa dalam syurga nanti ada majlis menuntut ilmu lagi. Kan? Cuma kata para ulama, dia tidak wajib dah. Menuntut ilmu tu dalam keadaan mendapat nikmat.
Ke lepas masuk je dalam syurga, semua ilmu tak tahu, ketika atas muka bumi tahu terus dalam syurga? Tak tahu, tak boleh, tak adil lah. Kan? Atas bahasa pun tak sama. Ustaz, kita nanti masuk kubur terus faham kan ma rabbuka ma dinuka semua. Betul, terus faham. Kalau macam tak payahlah belajar bahasa Arab, Ustaz. Betul. Kan terus faham tak? Kita orang kat Mekah tu okey je, ya haji. Kan? Berapa harga semua boleh kita orang beli, boleh shopping isi saya boleh. Auto boleh cakap Inggeris, boleh cakap Arab. Contoh kan? Dia orang pun dah boleh cakap Melayu dah, Ustaz. Betul macam tu dalam kubur. Kat dalam syurga ni cakap bahasa Arab. Tapi kata para ulama, tak sama dengan orang tahu dengan tak tahu. Qul hal yastawi alladhi la ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, adakah sama orang tahu tak tahu? La yastawun. Kan? Adakah sama orang beriman dengan orang fasik? Kan? Faman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun, tak sama juga. Fasik orang fasik dengan orang beriman tak sama. Walaupun dia orang beriman, dia orang Islam ni tapi fasik. Jadi orang fasik tak sama dengan orang beriman. Orang fasik tak layak jadi saksi nikah. Jadi juga tak sah nikah, berzina kawan tu. Kan padahal dia orang Islam. Jadi saksi pernikahan contoh. Allah Ta'ala kata tak sama. Macam tu juga orang tahu tak sama. Jadi yang syurga kan, kena dengar kawan tu cakap Arab kan. Ini kat dunia tak belajar bahasa Arab ni. Tapi dia cakap Arab, bahasa dia tak samalah dengan orang belajar cakap bahasa Arab kan. Saya pun tak pandai juga cakap bahasa Arab tu kan. Tapi itulah kata perlu belajar. Kan? Itu baru ni pergi haji. Mutawif tu ada juga yang tak berapa mahir sangat Arab. Kita pun tak adalah mahir sangat. Ada yang belajar kat Pakistan, kalau belajar negara Arab tu dia orang mahir sikit. Bila kat Pakistan, kalau luar negara yang tak cakap Arab betul, negara Arab tu tak berapa mahir. Orang kelabut-kelabut tak faham betul-betul. Siapa yang boleh cakap Arab macam ni? Tak berapa faham lah. Orang Arab di dilbas. Dan saya cuba Ustaz. Saya cakap, okey boleh. Tu lama tu habis saya, Ustaz dulu belajar mana? Saya dulu belajar Pakistan. Arab saya boleh lah, tapi dia orang ni cakap pun tak berapa faham lah. Jadi betul-betul tu, padahal Arab je, bahasa Arab je kan. Nak pergi Taif macam ni, macam-macam lah harga kan. Selepas daripada tu, Ustaz tu nak call je. Ustaz tolong Ustaz. Saya pula yang tak bercakap. Tak apalah. Bantulah kan. Bahasa je. Nak kena cakap. Jadi hadirin mulakan Allah SWT. Jadi kita tuntutlah ilmu sebanyak yang kita boleh. Tak sama nanti kan. Contoh kita tanya orang kematian ibu ayah. Pandai tak kamu nak bagikan hukum faraid ni? Tak tahulah. Sedangkan ilmu tu telah jelas. Tak ada khilaf dah. 1/2, 2/3, 2/6, 1/6, 1/8. Dia per tu kata ulama ada 6, 7 je. Tak ada banyak pun. Tapi kalau tak mahir, tak reti, susah kan. Jadi bagaimana mungkin dia hendak melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya seperti mana yang Allah kehendaki. Tanpa ilmu, seseorang tidak mungkin dapat mengetahui hak Allah. Bagaimana mungkin dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya seperti mana Allah kehendaki. Janganlah kita nak buat perintah Allah tu dengan kehendak Allah. Maka kena tahu apa hak-hak Allah ni. Namun jika ilmu yang ada tidak diamalkan, maka apakah faedah ilmu? Dan juga tertib ilmu ni lepas tahu kita amal, maka syarat untuk Allah tambahkan ilmu juga. Perlu diamalkan, khusus yang wajib, yang sunat-sunat yang penting tu. Yang harus tu mungkinlah kita tinggalkan pun tak apa. Orang yang mengetahui hak Allah pasti akan cuba mengamalkan ilmu yang didapatinya. Amal pula jika tiada ikhlas akan tertolak. Hanya orang yang beramal dengan ikhlas adalah orang yang melaksanakan hak Allah. Tanpa ikhlas, amalnya ada menyekutukan Allah dan tidak beradab dengannya. Entah kalau tak ikhlas ni, Allah Ta'ala kata sebenarnya kamu ni beramal tanpa adab dengan aku. Kan? Kita tanpa ikhlas tu, Allah Ta'ala kata kau ni tak beradab pada aku. Sedangkan zahirnya betul tak? Tapi tanpa ikhlas. Allah Ta'ala kata kalian ni kan, fulan ni tidak beradab kepada aku kerana dia tak ada ikhlas. Malaikat tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Kalau malaikat tahu, malaikat dah menyumpah dah kita yang tak ikhlas ni. Tapi Allah saja yang tahu siapa-siapa yang tidak ikhlas. Amal pula jika tidak ikhlas, hanya orang yang beramal dengan ikhlas, orang yang melaksanakan hak Allah. Tanpa ikhlas, amalnya ada menyekutukan Allah, maka dia dikira hamba yang tidak beradab. Bergantung hanya kepada Allah adalah adab yang mesti ada bagi seorang hamba kepada Tuhannya. Salah satu adabnya apa? Pergantungan hanya kepada Allah. Kan apa kisah ni bergantung pada Allah ni? Seorang tu dia dah jatuh gunung lah. Jatuh. Tali dah terjerut dah.
Akhirnya dah tak ada dah, depan pun dah tak boleh gapai, tergantung, tak tahu gelap gelita. Akhirnya mengadu pada Allah, ya Allah, ketika ini hanya Engkau saja boleh tolong. Maka Allah Ta'ala datangkan satu suara dari malaikat. Allah Ta'ala kata, sekarang kau potong tali kau. Dah lah jatuh daripada atas gunung, jatuh, luka-luka, tinggal tergantung. Kiri kanan depan belakang, pegang-pegang tak boleh. Dah bertawajud pada Allah. Allah Ta'ala sekarang potong tali pula. Macam mana tuan-tuan? Nak potong tak? Dan kisah tu baru tu orang tu kata, gila tadi dah jatuh dah, dia tengok potong pula. Esok pagi tuan-tuan, ada orang datang, dia dah dalam keadaan mati dah. Hanya tergantung 1 meter nak sampai tanah. Dan minta tolong, lepas tu tak taat pula. Allah Ta'ala suruh potong lah tali tu, jatuh 1 meter, tak mati. Dia dah gelap, tak nampak. Itulah perumpamaan ikhlas tuan-tuan kan. Dalam keadaan ikhlas tu suruh buat. Kan, Sayyidina Huzaifah tu dalam keadaan Nabi bagi tahu bangun pergi intai musuh. Musim sejuk. Lepas hari pergi Jerman, sejuk. Lepas subuh tak nak keluar, dia pergi ziarah, tak larat orang tua, tak larat lah. Ustaz bagi orang muda je lah keluar lepas subuh. Tengah-tengah hari orang tua buat ziarah. Malam pun sama, malam orang tua. Sejuk salji Jerman. Kita pun tutup telinga, tutup hidung, pakai sarung tangan. Salji kat luar ni. Kasut basah. Baru tahu sejuk ni, azab untuk orang Malaysia ni. Kan? Nabi beritahu, wahai Huzaifah, bangun pergi intai musuh. Sejuk ni. Huzaifah ni pakai kain selai. Bila dah bergerak tuan-tuan kan, baru Allah Ta'ala datangkan bantuan, hilang sejuk. Itu ikhlas tuan-tuan. Dalam keadaan paling susah, bangun buat juga. Nanti datang ikhlas. Apabila bergantung kepada selain Allah, ia hanya menunjukkan kurang pengetahuannya tentang Allah dan tidak beradabnya ia dengan Allah. Orang yang menghimpunkan keempat-empat ciri ini adalah yang menyempurnakan agama dan akan diredai oleh Allah. Boleh insya-Allah tuan-tuan ya. Semua niat untuk sempurnakan kesempurnaan yang Imam Haddad pesan ni. Menyempurnakan kesempurnaan ilmu, menyempurnakan kesempurnaan amal. Dan ketiga, menyempurnakan kesempurnaan ilmu dan amal dengan ada sifat ikhlas. Dan yang keempat, keluarkan daripada kita, bebaskan daripada kita daripada mempunyai perasaan daya dan upaya. Ini tak ada daya dan upaya. Dan boleh datang masjid, sihat, alhamdulillah Allah bagi sihat. Kan? Muda ke, senior ke, Allah bagi sihat. Dan tak ada daya upaya, mereka dengan bantuan Allah. Boleh bangun, tahajud kan. Boleh bagi ngaji, boleh buat amal. Ini sebab Allah bantu saja. Allah Ta'ala suka ni kita bergantung hanya pada Allah. Kalau Allah tak bangun, saya tak boleh datang ni. Allah suka ni. Hazza wallahu alam, yang baik pada Allah, maaf pada kelemahan saya. Bertepatan dengan hari kemerdekaan kita ni. Ulang balik, ulama kata kemerdekaan yang sebenar membebaskan diri daripada penghambaan selain daripada Allah. Itu kena tulis perkataan tu dengan pen emas, maka kita tenung-tenungkan nasihat tu. Hazza wallahu alam, yang baik pada Allah, maaf pada kelemahan saya. Dan akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.